Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Azib Sikri Abdul Halim bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk laporan harian Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022. Kita mulakan berita dengan aksi bola sepak. Dua perlawanan separuh akhir telah berlangsung antara pasukan Terengganu menentang pasukan Selangor dan pasukan Pulau Pinang menentang pasukan Wilayah Persekutuan. Ikuti laporannya bersama Siti Sapinah Husin. Misi merebut ibu segala pingat Jumaat ini pastinya mencuri tumpuan peminat bola sepak negara apabila wakil Pantai Timur dan Utara bertembung pada perlawanan akhir bola sepak Sukan Malaysia ke-20 MSN 2022. Pasukan Terengganu yang memburu pingat emas untuk kali yang keempat mara ke pentas akhir setelah menewaskan Selangor 2-1 di Stadium Universiti Kebangsaan Malaysia Bangi pada petang Rabu. 2 gol pada babak pertama sudah cukup buat Terengganu mengesahkan tempat ke pentas akhir dengan menanti pemenang perlawanan separuh akhir kedua di antara Pulau Pinang menentang Wilayah Persekutuan yang berlangsung pada 11 malam. Terengganu yang meraih pingat emas Sukma pada 3 edisi 2006, 2008 dan 2010 mendominasi sebahagian besar permainan dan berada di hadapan seawal minit ke-8 hasil jaringan Muhammad Muslihuddin Atiq Mat Zaid untuk menewaskan Ahmad Azim Izhar Ahmad Rizal. Gol tersebut menyemarakkan semangat pemain Terengganu dan mereka sekali lagi di hadapan selepas Muhammad Zahim Raimi Zamani memanfaatkan kesilapan pertahanan lawan pada minit ke-37 untuk gol kedua. Memasuki babak kedua, Selangor mempamerkan kebangkitan dan berjaya merapatkan kedudukan hasil tandukan Muhammad Adil Muzahir Saiful Azlan pada minit ke-62. Walau bagaimanapun, gol penyamaan yang diharapkan Selangor semasa aksi masa tambahan tidak menjadi sekaligus terpaksa merelakan Terengganu lolos ke final dengan keputusan 2-1. Pengendali skuad Terengganu, Badrul Afzan Razali menyifatkan kemarahan pasukannya ke pentas final bukanlah satu tugas yang mudah. Pertama sekali syukur Alhamdulillah. Tahniah pada pegawai dan pemain-pemain yang betul lumus, yang berjuang bermati-matian untuk memenangi game perlawanan pada petang ini. Memang saya akui lawan Selangor bukan calon-calon pasukan, ramai pemain yang berkualiti. So bagi saya simple football. Separuh akhir do or die. Kalau kita nak pergi final, kita kena bekerja as a team. As a team, bukan individu. Pemain-pemain melaksanakan satu tugas yang amat memuaskan petang ini. Dalam pada itu, bertempat di Stadium Universiti Teknologi Mara Shah Alam pula menyaksikan kejayaan skuad Pulau Pinang hadir menerusi kemenangan tipis 1-0 ke atas Wilayah Persekutuan atau Wipers. Dalam aksi itu, anak-anak buah Akmal Rizal Ahmad Rakli lebih banyak beraksi secara bertahan dan meraih gol tunggal menerusi sepakan penalti Muhammad Daniel Irfan Muhammad Nazri pada minit ke-40. Kapten Pulau Pinang itu memanfaatkan kesempatan menewaskan penjaga gol lawan Muhammad Azim Al-Amin Kamarudin selepas pengadil mendakwa bola terkena tangan salah seorang pemain pertahanan skuad Wipers. Bersambung di babak kedua, gawang Pulau Pinang masih bertahan sekaligus diasak bertubi-tubi oleh jentera serangan Wipers dalam misi mencari gol penyamaan. Walau bagaimanapun, hasrat skuad bimbingan Zulkifli Samion itu tampak sukar selepas Muhammad Iman Fakrullah Zamri diarahkan keluar padang kerana mengasari pemain Pulau Pinang pada minit ke-88. Insiden itu mencetuskan kekecohan di tepi padang sehingga memaksa perlawanan dihentikan kira-kira 5 minit sebelum aksi perlawanan tamat dengan kemenangan buat Pulau Pinang 1-0. Ya, saya rasa itu juga satu motivasi untuk kami. Saya sentiasa memotivasikan pemain-pemain tunjukkan aksi terbaik. Apa yang berlaku dalam pasukan senior, jangan pedulikan. Kita bertanding, bersaing sebagai satu pasukan bawah 21 dan pasukan inilah yang akan saya bentuk untuk bawah 23 musim depan dan pemain-pemain yang baik yang boleh dibawa ke skuad utama tahun depan. Saya rasa banyak pemain-pemain kualiti boleh membantu pasukan utama, tapi ini adalah untuk kegembiraan seluruh rakyat negeri Pulau Pinang dan saya harap support daripada semua, doa daripada semua apabila kita berlawan untuk final nanti dengan Terengganu. Peminat sukan juga boleh menyaksikan siaran langsung perlawanan akhir bola sepak Sukan Malaysia ke-20 antara Terengganu dan Pulau Pinang di saluran YouTube Majlis Sukan Negara Malaysia dan saluran RTM TV OK pada 23 September ini jam 8.45 malam.
Terengganu mendahului senarai pungutan pingat sukan memanah apabila menambah lagi 2 pingat emas untuk keseluruhan 3 pingat emas ketika ini. Sementara, Gabriel Gilbert Daim tepati sasaran peribadi raih 2 pingat emas di Sukma MSN 2022. Laporan bersama Adila Muhammad. Di kolam renang, Gabriel Gilbert Daim lengkapkan penampilan terakhir di pentas Sukma dengan pingat emas keduanya menerusi acara 3 meter papan anjal individu lelaki. Atlet Sabah yang juga penerjun kebangsaan, Gabriel Gilbert Daim sekali lagi menguasai acara 3 meter papan anjal, kali ini menerusi kategori individu. Gabriel mengutip 390.30 mata untuk pingat emas keduanya di kolam renang, sekaligus mempertahankan gelaran yang dimenangi pada 2018. Ini emas terakhir saya dan untuk kelas Sukma saya, and emas kedua-dua emas ni untuk parents saya sendiri and also my coach dari Sabah yang memang target Sabah diving team punya target untuk dapat 2 emas. Beliau mengatasi 2 rakan sepasukan dalam kem kebangsaan. Bertrand Rodick yang meraih perak manakala Hadis Naziro Jaya Surya bawa pulang pingat gangsa. Dalam satu lagi aksi final, Hadis Naziro turut mempertahankan pingat emas acara 1 meter papan anjal dengan memperoleh 325.05 mata, menewaskan Bertrand Rodick dengan pingat perak dan seorang lagi wakil wilayah Persekutuan, Nur Qayyum Nazmi Muhammad Nazim, sumbang gangsa. Nur Akilah tamatkan aksi di Temasya Sukma 2022 dengan emas berganda acara compound. Selepas memenangi pingat emas acara 50 meter, Nur Akilah terus cemerlang menguasai acara compound menerusi perseorangan pusingan Olimpik selepas menewaskan atlet Pulau Pinang, Khayal Billy 146 berbalas 142 mata. Lebih membanggakan, Akilah berjaya memperbaiki pencapaian di Sukma kali ini dengan membawa pulang 2 emas 1 perak, mengatasi pencapaian edisi lalu iaitu 2 perak dan 2 gangsa. Cabaran saingan amat tinggi sebab dia merupakan atlet SEA Games dan dia satu tim juga masa saya AUG hari itu. So, saya rasa kali ini saya ingin buat sesuatu lah untuk negeri saya. Sementara itu, dalam kategori lelaki, atlet Terengganu Muhammad Hazmi Aisyah Azmi turut menggondol emas berganda dengan kemenangan ke atas rakan sepasukan Muhammad Ahmad Muhammad Amin. Muhammad Hazmi yang sebelum itu membantu pasukannya meraih emas acara berpasukan pada sebelah pagi, menewaskan Muhammad Ahmad 144 berbalas 141 mata. Walaupun lawan sama teammate sendiri, tapi gemuruh tu tetap ada sebab yalah, gemuruh itu benda yang biasa dalam pertandingan, terutamanya bila final. And selama saya training dengan dia, dah banyaklah saya yang saya tahu pasal diri dia dan dia pun tahu pasal diri saya. And alhamdulillah lah, kami still boleh rapat walaupun kami berlawan tadi. Walaupun kami berlawan tu, alhamdulillah lah saya masih dapat mengekalkan prestasi saya. Berbaki sehari sebelum sukan memanah melabuhkan tirai, Terengganu mendahului carta pungutan pingat dengan 3 emas dan 3 perak. Diikuti Johor 2 emas 1 gangsa, manakala Sarawak di kedudukan ketiga dengan 2 emas. Berita tadi mengakhiri laporan harian untuk edisi 21 September 2022. Sebelum berpisah, saksikan rangkuman aksi hari ke-7 yang kami sediakan. Untuk liputan terkini Temasya Sukan Malaysia, anda boleh saksikan di saluran YouTube Majlis Sukan Negara. Sehingga kita bertemu lagi esok. Emas dalam genggaman pelumba berbasikal trek Johor Muhammad Rizwan Shahrum apabila mempamerkan kayuhan bertenaga dalam acara 1 km ujian masa lelaki di pentas akhir dengan catatan masa 1 minit 2.857 saat. Ridwan Shahrum menewaskan atlet perak Muhammad Zakwan Hamidun dengan catatan masa 1 minit 3.296 saat, manakala gangsa menjadi milik Kau Yong Kiat dari Selangor dengan catatan masa 1 minit 3.697 saat.
Sementara di Pusat Akuatik Nasional Bukit Jalil menyaksikan pingat emas yang ditawarkan dalam acara 800 meter gaya bebas wanita menjadi milik perenang Sarawak Kelly Teo Yao dengan catatan masa 9 minit 26.050 saat. Pingat perak dirangkul atlet Sabah Chu Sing Ying dengan catatan masa 9 minit 28.040 saat, manakala pingat gangsa diraih Hui Jia Yi, atlet dari Pulau Pinang dengan catatan masa 9 minit 32.520 saat.